Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi korang pun mesti dah tahu yang mana Oppo dia dah lancarkan smartphone terbaru untuk pasaran Malaysia untuk tahun ni, iaitu siri Reno dia orang lah kan. Siri yang popular lah untuk Oppo, iaitu Oppo Reno 11 series. So dia ada dua phone yang dia orang lancarkan, iaitu Oppo Reno 11 dan Oppo Reno 11 Pro 5G. Maka hari ini kita nak sembang berkenaan dengan model yang Pro. Yang mana yang ini kalau korang nak, tak ada masalah, korang boleh beli. Harga jualan dia RM2,499 untuk model 12GB RAM dan 512GB internal storage. Jadi benda pertama yang menarik tentang siri Reno ni, kalau daripada dulu lagi pun memang tak lain tak bukan adalah dari segi dia punya rekaan lah, dia punya design, reka bentuk dia tu. Yang mana kali ni pun tak terkecuali lah kan. Macam kalau korang tengok ni, dia punya design memang nampak unik lah, stand out lah daripada kebanyakan smartphone yang lain. So apa approach dia orang adalah, pertama dia orang datang design smartphone yang memang very slim, dan kemudian dia eye catchy lah. So macam pada bahagian belakang ni korang tengok, dia ada macam sparkling pearl lah kan. Dia inspired by sparkling pearl. Dan kemudian kalau kita tengok dengan lebih dekat lagi, korang boleh nampak dia macam ada juga macam sparkling sand, white sand. Dia punya sparkling dia tu memang halus lah kan. Kena tengok betul-betul dengan reflect yang betul-betul baru boleh nampak lah dia punya kehalusan dia tu. So most of the time kalau korang tengok dia punya design dia ni, korang akan nampak lah design pearl dia tu kan. Yang mana bagi aku lah kan, ni personal opinion aku rasa design dia memang nampak sedikit feminin lah. And design feminin dia ni pun aku rasa dia bawa jugalah dekat dia punya kamera bump dia ni. So kamera bump dia ni, kalau tengok pada bahagian bingkai dia tu, boleh nampak lah macam gerigi-gerigi halus tu kan. Dia nampak cantik lah, nampak macam blinking-blinking lah. And kemudian dia punya setup susunan kamera dia ni tak tahu lah, dekat mata aku memang nampak pelik lah kan. Sebab dia buat satu kamera, dua kamera, dan kemudian kamera ketiga tu dia macam offset sikit kan. Pelik lah. Sepatutnya dia orang come on lah kan. Oppo, come on lah, takkanlah design offset macam ni, nampak macam tak berapa kemas lah. Tapi tu je lah kan. Yalah, biasalah aku memang cerewet sikit. Tapi tak apalah kan. Asalkan dia punya kamera perform dengan baik, then should be okay lah kot. Lepas tu pada bahagian hadapan, dia orang datangkan dengan screen yang curve. So mid range sekarang screen memang dah curve dah. So screen dia ni bersaiz 6.7 inci 3D curve display, and then kemudian dia support Full HD+. Dia punya refresh rate boleh pergi sampai 120Hz, touch sampling rate sampai 240Hz. Dan kemudian dari segi color pun dia support sehingga 10-bit color. Dia sokong HDR10+. Dan lepas tu screen dia OLED lah. So bila screen dia OLED, yang benda yang baik lah bila digunakan screen OLED ni adalah korang boleh gunakan lah in-display fingerprint scanner yang ada dekat dalam display dia ni. Kedudukan in-display fingerprint scanner dia ni bagi aku memang sedikit macam terlampau bawah lah. Bukan sedikit bawah, memang terlampau bawah. Tapi aku tak berapa kisah sangat sebab memandangkan dia punya berat dia tu ringan kan, di bawah 200 gram. Memang kalau pegang Oppo Reno 11 Pro ni rasa ringan gila. So sebabkan ringan ni, aku tak ada masalah lah untuk bergerakkan jari aku dekat bahagian bawah tu. Dia tak ada terasa macam bila pegang phone tu macam tak betul kan. Dan kemudian Oppo Reno 11 Pro ni juga masih lagi ada fungsi IR Blaster untuk korang kontrol barangan elektrik dekat rumah korang. Cuma dari segi setup speaker je, yang ini ada lemah sikit lah. Dia punya setup speaker mono speaker. Korang jangan terkejut kan. RM2,499 masih lagi datang dengan mono speaker. So mono speaker dia ni sebenarnya okey je bila korang guna, let's say korang guna macam ni kan, bila tengok video ke apa ke, tak ada masalah pun. Speaker dia kuat, bunyi pun sedap, semua okey. Cuma bagi aku lah kan, macam aku yang selalu tengok YouTube, tengok Netflix, and aku tengok pun secara landscape macam ni. So bila tengok landscape macam ni, dia rasa kurang immersive lah sebab bunyi tu keluar sebelah je kan. Jadi aku mengharapkan yang mana pada masa akan datang kan, tahun ni mesti diorang keluar 2 kali kan. So maybe sebelum hujung tahun tu, kalau keluar Reno 12 tu, tolonglah bagi stereo speaker tu lah. Untuk dia punya display dia memang cantik kan. Macam aku cakap tadi, screen OLED kan. So dari segi color, warna hitam memang hitam, kontras pun tinggi, warna punchy. So semua should be okay. Cuma kelemahannya adalah dia punya screen dia ni, kalau korang tengok pada indoor tak ada masalah. Cuma masalah dia kalau korang pergi ke outdoor, dan mungkin akan ada sedikit masalah sebab dia punya peak brightness dia tak adalah terlampau tinggi sangat. Dia boleh pergi maksimum 950 nits. So kalau korang ni banyak buat kerja outdoor ke, banyak main handphone dekat outdoor ke,
tak apa-apa sesuai lah. Itulah ayat yang paling murni yang aku boleh cakap kan. But overall kalau kita ketepikan semua benda tu, quality screen memang terbaik. Enjoy. Buka Netflix semua, dia support Wi-Fi L1, boleh tengok HDR content. So should be okay lah kalau korang macam aku yang banyak gunakan smartphone pada kawasan indoor. So Oppo Reno series ni daripada dulu pun sebenarnya diorang memang banyak fokuskan untuk fotografi lah, untuk portrait lah. Yang mana Oppo Reno 11 Pro 5G ni pun dia tak terkecuali. So Oppo banyak iklankan yang mana dia memfokuskan kepada portrait mode. Even smartphone ni pun dia ada satu dedicated kamera yang akan digunakan untuk ambil gambar portrait je, iaitu dia punya 2x zoom telefoto dia lah. So total setup kamera dia ada 4. Dia ada kamera utama 50 megapiksel f1.8 yang mempunyai OIS. OIS aku sebut OIS tu macam penting kan. Memang penting pun. Korang kena take note perkataan OIS tu. Ada kemudian dia juga ada kamera ultra wide 8 megapiksel f2.2, kamera telefoto 32 megapiksel f2.0 2x zoom, dan kamera selfie 32 megapiksel f2.4. So kamera dia ni secara overall bagi aku okey lah kan. Kenalah dengan harga jualan dia tu. So gambar-gambar yang dia ambil tu memang kalau kena pada tempat dan pencahayaan memang nampak cantik. Dan gambar untuk daripada kamera utama dia ni, dia mempunyai kontras yang sedikit tinggi, dan kemudian dari segi color dia lebih ke arah neutral punya color lah. Cuma kelemahan untuk setup kamera dia ni of course lah kan, pada kamera ultra wide dia yang mana 1 megapiksel dia rendah, so sharpness untuk gambar tu tak berapa tinggi. And then kemudian untuk kamera ultra wide ni juga dia punya kontras dia tu berkurangan sikit, dan dia punya dynamic range sedikit rendah kalau nak dibandingkan dengan kamera utama dia. Untuk kamera 2x zoom telefoto dia tu, selain daripada kalau korang nak guna untuk portrait tu, korang juga boleh gunakan untuk ambil gambar biasa lah. Dan dalam setting kamera diorang ada bagi dua option lah, sama ada 2x zoom ataupun 5x zoom, dan hasil gambar dia okey, lebih kurang je daripada color dia semua, lebih kurang je dengan kamera utama dia. Dan yang paling best adalah kamera portrait dia. So kamera portrait dia tu bila kita guna 2x zoom tu, korang akan dapatlah compression gambar portrait yang selalu kalau kita guna DSLR kamera tu kan, korang akan dapat compression yang paling sesuai lah kan untuk gambar portrait. And gambar portrait dia ni pun cantik kan. Cantik dari segi dia punya processing color dia. Ada kemudian skin tone kan, warna kulit tu memang cantik, boleh nampak kemerah-merahan kulit tu. So senang cerita dia menaikkan lah seri kita kan, seri wajah manusia yang kita ambil tu. Untuk gambar pada waktu malam, yang ini aku rasa kurang sikit lah, sebab kebanyakan gambar yang aku ambil pada waktu malam, aku nampak yang mana dia punya hasil gambar dia tu a bit soft sikit lah, to my liking. Dia a bit soft. Tak kisahlah kalau korang guna pada mana-mana kamera pun akan nampak soft dia tu. Sampai aku macam pelik tau kan, adakah masa aku ambil gambar tu lens kotor kan. So aku siap pergi balik kan, aku bersihkan lens, lepas tu aku ambil gambar, result dia nampak sama saja, lebih kurang je macam tu. Untuk senario pengambilan gambar pada kawasan cahaya yang cukup, yang ini tak payah, memang tak ada benda nak komplain lah. Hasil gambar dia memang semuanya super cantik. Ada kemudian untuk dia punya video pula kan, Oppo bagi tahu yang mana Oppo Reno 11 Pro 5G ni dia menyokong sehingga rakaman 4K 30 frame per second. Tapi masalahnya bila aku rekod menggunakan 4K 30 frame per second, hasil video memang lemah lah kan. Dia nampak bergegar lah, yang mana aku macam agak pelik lah kan, sebab ingat tadi aku cakap yang mana kamera utama dia ni ada OIS, tapi bila aku rakam video tak nampak macam dia ada OIS. So video memang bergegar habis. So ini bermakna yang mana OIS dia tu aku rasa banyak lebih digunakan pada pengambilan gambar still image. Untuk video memang dia tak berapa nak gunakan lah fungsi OIS tu kan. Kalau korang nak video yang stabil, korang kena record pada mode 1080p saja. Untuk spesifikasi dalaman pula, Oppo Reno 11 Pro 5G ni dia menggunakan chip pemprosesan daripada MediaTek, iaitu Dimensity 8200, 8200. So chip dia ni bagi aku memang sangat capable lah kan, untuk run apa segala task yang korang nak buat, ambil gambar ke apa ke, main game, semua should be okay. Dan penggunaan chip ni pun bagi aku memang bagus lah, kenalah dengan price range dia tu. And aku pun rasa yang mana Oppo Reno 11 series ni memang bukan ditargetkan untuk gamers pun kan. Tapi kalau korang nak main game memang boleh lah kan, memang tak ada masalah. Dan penggunaan chip ni juga bila digandingkan dengan OS terbaru dia orang, iaitu ColorOS 14 on top of Android 14,
dia punya user experience tu memang best gila lah. Jadi macam aku cakap sebelum-sebelum ni, Color OS ni boleh dikatakan antara OS yang aku paling suka lah, antara yang aku suka lah untuk Android. Reason dia mudah je, dia punya performance memang sangat baik, memang fluid, dan kemudian dia ada banyak feature-feature yang best lah. Dan dengan Color OS 14 ni ada banyak lagi feature baru yang diorang tambah yang membuatkan bila kita guna tu rasa lebih bermakna lah kan. Sebab korang boleh buat banyak benda dalam satu masa yang sama. So contohnya feature-feature baru yang best adalah macam Smart Touch kan. So kalau korang nak copy gambar ke, copy teks ke apa ke, memang sangat mudah. And then kemudian korang juga boleh gunakan file doc untuk simpan semua benda-benda yang korang copy tu. Dan bila korang nak guna balik, korang just buka je file doc tu, korang boleh terus paste kan. And then kemudian korang juga boleh membuat customization dari segi UI tu sendiri. Apa benda korang nak buat pun korang boleh buat. Dan yang paling penting, walaupun dia punya operating system ni nampak macam terlampau berat, terlampau complicated, macam banyak benda yang dia letak, performance memang sentiasa extra smooth lah. Dia tak ada terasa hiccup ke apa ke, semua memang well optimized. Dan kalau korang beli Oppo Reno 11 Pro 5G ni, Oppo menjanjikan software update untuk major software update selama 3 tahun dan 4 tahun untuk security update. Dia tak adalah tinggi macam Samsung ke Google ke apa kan, tapi at least tak adalah rendah sangat, tak adalah sampai 2 tahun je. So 3 tahun tu bagi aku just nice lah. Dan kemudian last kali adalah pasal dia punya bateri lah, capacity bateri. So capacity bateri dia bagi aku tak adalah terlampau besar sangat, 4600 mAh je. So maybe sebab tu diorang boleh buat phone ni jadi nipis macam ni and ringan macam ni. Tapi kalau nak cerita dari segi performance bateri dia tu, kalau korang ni jenis lightweight usage, should be okay lah untuk gunakan untuk kegunaan seharian kan. Dan dalam kotak pun korang dapat adapter 80W super VOOC flash charge tu. So korang boleh gunakan lah. So bila korang charge daripada 0 sampai 100 tu akan ambil masa kurang daripada 30 minit lah. Kurang daripada 28 minit, 27 minit, lebih kurang macam tu lah. Jadi kesimpulannya, Oppo Reno 11 5G ni memang adalah sebuah smartphone yang sangat bagus. Aku memang suka. Aku rasa dia memang ada dia punya kelebihan and dia ada kelemahan dia. Kelebihan dia tu adalah dari segi dia punya processing power, and kemudian Color OS tu, and kamera dia kan, terutama kamera portrait dia, yang mana bagi aku perform dengan sangat baik. Cuma kekurangan dia tu pada tanda harga RM2,499 tu, kita masih lagi dapat mono speaker, and kemudian dia punya screen brightness tak adalah terlampau tinggi sangat. So itu je lah kan. Itu je lah kelemahan dia tu. Bagi aku brightness level tu bukan big deal kot. Sebab kebanyakan smartphone yang murah-murah pun sama juga kan. Dia dalam 980 nits juga, lebih kurang macam tu juga. Cuma tu lah, kalau kita tengok price range dia tu, patutnya dia orang boleh bagi panel display yang lagi powerful lah brightness dia tu. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video aku berkenaan dengan Oppo Reno 11 5G ni. Aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah. Dan macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.